Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih teringat sebelum daripada pelaksanaan PKP, saya pernah memberikan beberapa kuliah berkaitan dengan wajib umat Islam bertindak apabila berhadapan dengan ancaman penularan wabak COVID-19. Antara hadis yang kita kerap baca adalah hadis yang berkaitan dengan penyakit taun. Sepanjang saya berkongsi berkaitan dengan penyakit taun ini, timbul satu persoalan. Penyakit taun zaman Nabi itu, adakah dia sama dengan taun yang kita faham dalam bahasa moden sekarang ni? Ataupun adakah boleh kita memahami bahawa taun itu adalah penyakit kolera seperti mana yang difahami oleh ramai pihak? Lalu apabila saya mendengar kuliah daripada Dr. Kamilin Jamilin, apabila beliau mendiskusikan buku bertajuk Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un yang merupakan kitab yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, baru dah saya mendapat jawapan yang agak tuntas. Sebenarnya hadis-hadis yang menceritakan berkaitan dengan penyakit taun itu adalah berbeza dengan penyakit taun yang kita faham sekarang ni. Makna kata sebenarnya semasa zaman Nabi SAW, penyakit taun itu adalah penyakit yang begitu berbahaya dan dia membawa kepada kematian. Dan sebab itulah kita perhatikan bagaimana dalam website hadis yang menawarkan penterjemahan hadis ke dalam bahasa Inggeris, mereka menterjemahkan penyakit taun itu sebagai penyakit plak. Contohnya hadis yang menceritakan apabila kamu mendengar penyakit taun dalam satu negara, maka janganlah kamu masuk dalamnya, dan apabila kamu berada dalam satu kawasan yang mana kawasan itu dilanda penyakit taun, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis kuarantin ini, hadis ini bukan bermaksud taun kolera, kerana kolera disebabkan dengan sebab higienik, dengan sebab kebersihan. Adapun taun semasa zaman Nabi oleh virus yang dibawa oleh haiwan, dan dia memang begitu berbahaya, membawa kematian pada skala yang besar. Selain itu, ada juga hadis yang menyatakan bahawa Madinah dia tidak akan dimasuki oleh Masih Dajjal dan juga oleh penyakit taun. Sedangkan kalau kita perhatikan, kalaulah kita fahami taun itu sebagai penyakit kolera, taun kolera itu dah beberapa kali melanda Mekah dan Madinah. Kalau berdasarkan catatan, lebih daripada 25 kali. Dan dengan sebab itu, apabila Nabi menyatakan apakah di antara kelebihanlah orang yang meninggal dengan sebab penyakit taun ini, Nabi menyatakan at-taun syahadatun likulli muslimin. Penyakit taun atau penyakit plak ini, dia seolah-olah mati syahid bagi orang Islam. Seolah-olah Nabi nak bagi tahu bahawa taun ini, dia punya severity dia punya bahaya dia sama seperti mana severity orang yang berjuang fisabilillah. Maksud kata orang yang berperang ni, mereka ni akan berdarah. Sama dah juga dengan orang-orang yang kena penyakit plak taun, mereka pun akan mengalami pendarahan di bahagian kulit, mengalami ketumbuhan di bahagian-bahagian badan yang tertentu. Daging-daging mereka ni dia akan rosak dan seumpamanya. Hadis ini dia menceritakan berkaitan dengan perihal taun ini, dia adalah merupakan azab kepada orang yang kafir dan juga rahmat kepada orang yang beriman, yang apabila mereka ni duduk bersabar, mereka ni kalau meninggal, mudah-mudahan mereka ni akan meninggal dalam keadaan mati syahid. Maka dengan sebab itu, kalau kita perhatikan dalam sejarah tamadun manusia kan, kita tengok bahawa di antara pandemik yang terawal yang pernah direkodkan adalah sejak daripada tahun 165 Masihi lagi, di mana 5 juta nyawa manusia telah pun terkorban. Ada penyakit ini dia berlaku di kawasan Mesir, Greek dan Itali, dan dikatakan dia dibawa melalui jalan darat oleh tentera Rom setelah mana mereka ni berperang dengan kerajaan Mesopotamia. Begitu juga pada zaman pertengahan, pada kurun ke-14 berlakunya satu pandemik, the Black Death, yang berlaku menyerang benua Eropah, Afrika dan Asia. Penyakit hawar ataupun penyakit plak ini dikatakan dia berpunca daripada tikus dan juga haiwan kuman yang diangkut menerusi kapal dagangan, menerusi laluan laut. Jadi pokok pangkalnya kita kena faham bahawa dalam hadis, penyakit taun semasa zaman Nabi itu dia bukannya kolera, tapi sebaliknya dia adalah merupakan penyakit yang begitu berbahaya, yang kalau kena dekat manusia dia akan mati dalam masa yang segera. Dan dengan sebab itu kita tidak boleh mempertikaikan fatwa ulama sekarang ini yang menyatakan bahawa apa perlunya kita menutup Mekah dan Madinah, kerana Mekah Madinah ni terpelihara daripada penyakit taun. Kita kena faham konteks hadis tu. Taun dalam hadis dia berbeza dengan kolera. Dia bukannya kolera, tetapi dia adalah merupakan penyakit plak, yang mana Nabi bagi jaminan penyakit plak itu, itulah penyakit yang tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Jadi mudah-mudahan apabila kita membahaskan berkaitan dengan penyakit taun ini, biarlah kita faham konteks hadis yang disampaikan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita ni menjadi orang yang sentiasa faham dengan agama dan juga tidak menyalahgunakan hujah agama itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.